Okey, untuk video kali ini kita akan belajar cara-cara untuk menggunakan dia punya alat ni, nama dia mechanical heat pump, thermodynamic refrigeration unit. So ini kita nak study tentang inilah refrigeration. First kali saya kenalkan diri sekali lagi. Okey, siapa-siapa yang tak kenal saya lagi. Okay, nama saya Zairul Hisham. Saya antara tim kat sini lah, di Makmal Pilot Plant. So untuk equipment ini kita akan gunakan dalam lab thermofluid. Okay. So sebelum kita buat eksperimen, kita kenal dulu kita punya equipment. Yang pertama sekali kita tengok dia punya komponen. So di sini yang paling penting kita ada control panel lah. So ini dia punya control panel. Kalau kita tengok kat sini, kita ada power supply. Power supply biasa dekat belakang lah. Kita ada plug in kan. So kita on switch. Seterusnya kita ada main switch. Ini dia punya main switch. On, off. Ini pusing je. Kalau tak pasti, ni saya tunjuk. Ini on. Okay. Kemudian kalau kat sini dia ada indikator lah. Maksud ni tengah on lah. Okay. Kemudian kita ada compressor switch. Okay. Kemudian kita ada indicator. So ini untuk temperature, ini untuk flow dalam persen. So ini untuk pressure, absolute, bar absolute. Kemudian ini untuk power dalam watt. So bila kita run nanti baru ada lah indikator ni. Okay. So ini bahagian, ni pula dia punya bahagian selector. So kita kena faham bahagian control panel ni sangat-sangat penting kita kena faham sebab dia menggunakan indikator yang sama. Contohnya temperature, dia menggunakan indikator yang sama walaupun kita nak temperature-nya lain. Contohnya kita nak TT8. So dia punya keyword ni yang dia tunjuk kat sini. Dia bagi tahu kalau nak TT8 pusing dekat nombor 8. So maksudnya kita pusing kat 8 nanti dia akan tunjuk temperature dia dekat indikator yang sama juga. Walaupun kita nak TT5 pun dia akan tunjuk dekat indikator yang sama. Cuma selector kita kena pastikan di bahagian mana. Sama juga untuk flow. Flow pun sama juga. Kita ada FT1, FT2, FT3. Jadi flow yang mana kita nak. So kita akan select kat sini. Pressure pun sama juga. Kita akan tengok di indikator yang sama. Pressure 1 ataupun pressure 2. Kita kena select dan kita tengok. So itu cara untuk menggunakan control panel. Okay. So di bahagian equipment pula, kita akan adalah beberapa komponen penting. Sudah semestinya yang paling penting sekali kita ada kompresor. Ini kita ada kompresor. Kompresor ni untuk compress kita punya refrigeration gas. Kita pakai gas jenis R134A. Bila kita ada kompresor, kita ada condenser, kita ada gas tank untuk storage kita punya gas. Kita ada evaporator, kita ada filter, dryer. Kemudian kita ada expansion valve kat sini. Kemudian kita ada lagi valve. Kita ada valve 1, valve 2, valve 3, ini valve 4. Okey, kemudian yang lain apa? Okey, yang lain kita ada water inlet, water outlet. So selain kita menggunakan gas, kita juga menggunakan water. So kalau tengok kat sini, tengok di bahagian sini kan. So kita ada water inlet, water outlet kat sini. Seterusnya di bahagian sini kita ada water in, water out. So water ni datang daripada tap. Tap water kat sini. So sebelum kita run eksperimen, make sure fully open. Pipe ni kita just buka aje. Buka air ni. Buka fully open. So macam mana kita nak tahu ada flow tak ada, nanti kita tengok dekat control panel. Okay. So first kali senang je, based on manual nanti dia akan bagi tahu berapa flow rate untuk eksperimen dia nak. Okey, sebagai contoh nanti dia nak flow rate 40%. So bila kita baca manual dia nak flow rate 40%, 40%. Memang flow rate ni dalam persen. Okey. First kali untuk measure flow, letak flow selector ni FT1 ni dekat bahagian 1 dan kita akan tengok. So currently ni sebenarnya flow rate dia 60%. Kalau dia nak 40%, apa yang perlu buat? So okey, pergi dekat valve 1, cari valve 1. Okey, kita control dia sama ada close ke open ke, ikutlah kita punya flow rate tu. Contohnya kita nak tadi 40%.
Okey, 40%. Maksudnya kita kena reduce lah. Okey, kita akan reduce, dapatkan berapa persen. Okey, sekejap ya. Okey, contoh nampak. So bila kita tutup, so kita adjust, kita control valve tu dapatkan flow rate yang kita nak. Okey, ni sebagai contoh. Okey. Okey, kita dapatkan hampir-hampir 40%. Kalau boleh dapat tepat lagi bagus kan. Tapi kalau ada dia punya error, plus minus tak ada masalah. Lebih kurang. Okey, contoh lebih kurang 40%. Okey. Ingat flow ni sebenarnya flow water. So bila kita adjust FT1 40%, maksudnya FT3 ni water juga, kita kena set 40% juga. Kena samalah. Okey, contohnya kat sini kita nak 40%. Sekejap kita close valve. Alright. Okey. So hampir-hampir 40%. Alright. So 40%. So jangan lupa bila kita dah adjust valve 4, kita check balik valve 1 tadi masih sama ke ataupun berubah. So kalau berubah kita adjust balik. Kita kena selalu tengoklah kita punya flow sebab dia akan sentiasa berubah-ubah. Okey, kita check. Okey, so okey, kalau okey, apa yang kita perlu buat, barulah kita start. Contohnya eksperimen dia nak 40%, kita dah set dah 40%, FT1, FT3, and then kita start kita punya eksperimen. Contoh, kita on compressor switch. So bila kita start on compressor switch, kita akan set masa. Set masa lebih kurang 40 minit. So kita kena faham bila kita buat compression, ada evaporator, ada condenser, dia perlukan masa. Dia perlukan masa untuk run. Kan kita dah belajar. So cycle untuk compress, dia perlukan masa. Cycle untuk expand, dia perlukan masa. Dia tak boleh dalam masa seminit 2 minit. So paling kurang kita perlukan 40 minit ataupun lebih untuk dapatkan bacaan yang betul lah. Okay, so kalau kita tengok, so andai kata nanti bila dah cukup dah 40 minit ataupun lebih, so dah boleh start ambil reading. So nanti kita tengok je. Kalau kita ada jadual, kita ada prosedur, kita ada jadual. Okay, apa yang kita perlu buat, kita tengoklah dia nak temperature berapa. Based on eksperimen, dia akan ada lah temperature yang dia nak untuk dia untuk objektif eksperimen. Contohnya dia nak TT1, ambil lah temperature. Kemudian ambil lah, kalau dia nak flow, ambil lah flow. Kalau dia nak pressure, ambil lah pressure. Kalau dia nak power, ambil lah power. So itu saja. In case kalau dah siap dah untuk flow yang ni, off lah dulu kompresor. Tutup kompresor, akan set untuk flow rate yang lain dan start eksperimen yang lain juga. Kita akan run lebih kurang 40 minit juga. So nanti ambil reading yang sama. So itu saja untuk eksperimen ni. Okay. So nanti sebelum run, make sure. Okay, sebelum run kena make sure. Contohnya kalau eksperimen tu perlukan flow rate yang tinggi, contohnya 80%. Okay, 80% tu kita kena tengok. 80% tu sebenarnya dia datang daripada water kita. So berapa maksimum water kita boleh sampai kan? Contohnya kalau kat sini water dalam 60% je. So 80% tu dia tak sesuai kan. So nanti kena pandailah buat penambahbaikan. So buat maksimum hanya 60. So dia bergantung pada flow rate kita punya tap water. So okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.